Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Sembang Kopi. Bersama saya Nur Fahadah pada pagi ini untuk merungkaikan topik-topik menarik yang ingin dikongsikan kepada semua penonton menjelang tahun baru ini. Baiklah, kita akan pergi ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Makan Viral. Pada segmen ini, kami akan kongsikan mengenai donat viral yang telah hangat dikatakan di laman sosial. Donat ini telah divariasikan oleh pengusaha donat itu sendiri. Penonton mesti ingin tahu apakah keistimewaan donat yang viral pada kali ini. Kebiasaannya kita hanya melihat donat disaluti dengan gula. Tapi kali ini kami akan bawakan kepada anda semua donat yang disaluti dengan susu tepung. Untuk segmen kali ini kita akan bersama Aina dan juga Intan. Mari kita saksikan. Awak pergi mana tu? Kita nak pergi cari makanan. Tara, kami dah sampai ke tempat yang kami nak review. Hai, saya Aina. Hai, saya Intan. Hari ini kami akan review Makanan. So, let's go! Kami dah beli donat susu atau dikenali sebagai Donat Nenen. Okey, ini packaging dia. Okey, ni dia punya logo dia. Ada nombor phone sekali. Nombor phone dengan media sosial dia. Okey, dalam ni kita tengok ada 5 biji donat. Okey, 5 biji donat ni berapa ringgit Aina? 5 biji ni cuma RM5 saja. So memang berpatutan lah kalau satu dia jatuh RM1. Okey, jom kita makan. Kita rasa tekstur dia. Okey, macam ni bentuk dia. Okey. Korang Okey, tengok ni, banyak susu dia. Ya, susu dia. Tengok ni. Banyak sangat. Memang berpatutan kalau korang beli macam ini, lepas tu RM1. Okey, kita orang nak rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Intan, sedapnya. Betul nak? Dia punya susu dia, ya Allah. Tak kedekut. Rasa susu dia. Lepas tu dia punya donat ni, tekstur Lembut. dia lembut. Betul? Sangat Lagi kalau recommended. makan panas-panas kan memang ya Allah sedap betul. Sedap sangat. Korang boleh tengok sendiri ya. Tak tipu Ni diorang yang salutkan. Susu dia sedap, kurang manis. Dia pakai susu tepung. Betul? Susu tepung ni bukan yang murah-murah tu. Dia rasa yang mahal kan? Okey. Jadi sangat recommended untuk korang pergi. Dia punya lokasi dia dekat Cyberjaya. Nanti kita orang akan tunjuk dia punya exactly location dia. Okey? Untuk donat ni kami bagi 10/10. So, korang jangan lupa try. Kedai donat ini dibuka dari hari Selasa sehingga Ahad dari jam 12.30 tengah hari sehingga 6.30 petang dan lokasi dia terletak berhadapan dengan Masjid Cyberjaya 10 bersebelahan dengan kedai membaiki kasut dan juga menjahit pakaian. Okey, kita telah saksikan video Makan Viral bersama Intan dan juga Aina. Bersama saya, seorang mahasiswi pelajar IPTA dan juga seorang atlet kebangsaan. Beliau merupakan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia iaitu jurusan Komunikasi tahun akhir. Beliau telah mencuburi bidang sukan lawn ball yang telah mewakili sukan Malaysia iaitu SUKMA pada tahun 2022. Tanpa berlengah masa lagi, mari kita bersama Cik Hanisa.
Okay, apa khabar Cik Anisa? Alhamdulillah sihat, Cik Fada. Okay, boleh tak Cik Hanisa memperkenalkan diri Cik Anisa? Asal daripada mana? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanisa binti Hassan. Saya berasal daripada Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Saya juga pelajar tahun 4 program komunikasi di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Boleh saya tahu tak Cik Anisa mula menceburi bidang sukan lombol ni tahun bila? Sejak di bangku sekolah ke? Baiklah. Pada asalnya saya mula mengenali dan mengetahui sukan ini sejak dari tahun 2008 lagi. Tapi masa tu saya hanya ikut ayah saya sahaja. Saya hanya tengok dari jauh sebab saya tak tahu kan. Tapi bila masuk tahun 2011, saya mula untuk menjejakkan kaki ataupun orang cakap turun padang lah. Masa tahun 2011 tu baru saya mula untuk turun training dan sebagainya lah. Okey, baik. Sajalah. Boleh saya tahu tak serba sedikit apa tu sebenarnya sukan lombol? Sebab saya sendiri pun baru dengar perkataan lombol tu. Tadilah Cik Anisa boleh jelaskan lebih mendalam lagi apa tu sebenarnya sukan lombol? Okey, baiklah. Seperti yang kita semua tahu kan, sukan bowling padang atau lawn bowls ni bukan seperti sukan lain ni macam bola sepak ataupun bola jaring, badminton yang memang semua orang tahu kan. Tapi sebenarnya bowling padang ni sebenarnya satu sukan yang menarik juga. Sukan bowling padang atau dikenali sebagai lawn bowls ni ialah sukan yang mana objektifnya hanyalah untuk kita melerikkan bola asimetrik ataupun kita panggil sebagai balls. Kita melerikkan bola tu untuk menuju ke arah bola yang paling kecil sikit lah. Dipanggil sebagai jack dan dia hanya dimainkan di atas padang rata lah biasanya ataupun cembung, tapi biasanya memang main di atas padang rata lah. Itu sebenarnya lawn bowls secara umum. Okey, baik. Tadi saya ada ternampak Cik Anisa bawa bola lombol itu sendiri. Boleh tak Cik Anisa kongsikan macam mana cara nak baling ataupun saiz dia berat ke tak? Boleh Cik Anisa kongsikan kepada kami dan juga penonton. Secara ringkasnya lah seperti yang anda nampak sendiri, bowling padang ni sebenarnya ataupun bowls ni sebenarnya banyak jenis. Kalau yang saya punya ni Dreamline XG ataupun hand slide lah. Dia sebenarnya berbagai jenis warna, berbagai jenis, tapi dia tetap sama tujuannya kerana ia mempunyai bias ataupun berat sebelah. Seperti yang anda nampak logo ni sebenarnya semua ada maksud. Dia juga ada ada expired lah orang cakap. Dia ada tempoh expirednya tersendiri. Sebab orang tak tahu kan bola dia macam mana. Sebenarnya bila orang tengok sebenarnya dari segi logo ni pun orang akan nampak sebenarnya dia ada fungsi dengan berat sebelah. Itulah ada fungsi dia sendiri. Ya, ada fungsi dia sendiri sebenarnya. Okey, bagi Cik Anisa berat tak nak mengangkat bola tu? Berat jugalah. Cuma kalau biasa bowling padang ni dari kecil lagi orang dah boleh main. Walaupun dia agak berat tapi umur yang kira rendah-rendah lagi pun lagi pun dah boleh mengangkat pun lah boleh angkat. Ya, betul tu. sekali. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Cik Anisa. Boleh tak saya tahu pencapaian Cik Hanisa sepanjang menceburi sukan lombol ni? Tadi Cik Anisa ada cakap sejak daripada 2008 ya, sejak betul. kecil lagi. Jadi apakah pencapaian Cik Hanisa sehingga kini? Macam yang saya bagi tahu pada tahun 2011 tu saya baru mula nak melangkah, baru mula nak training, latihan dan sebagainya. Jadi saya hanya ikut sedikit demi sedikit pertandingan lah. Tapi pada tahun 2015 saya mula mendapat pencapaian tersebut lah. Tahun 2015 saya ikut di tournament di Labuan. Saya mendapat tempat ketiga acara PES di Labuan lah. Lepas tu saya ada ikut pertandingan lain, cuma pencapaian tu ada tapi kurang sikit sebab saya bahagikan masa saya dengan pelajaran dan sebagainya. Yalah, sebab time tu pun Cik Anisa masih di bangku sekolah ya, lagi, betul? Betul. Lepas tu pada tahun 2019 kita pergi ke Perak, ada top 16, kita pergi Kuala Lumpur 2020, 2021 kita pergi Labuan, Semenanjung lah. Sabah pun ada juga. Tapi bagi saya tahun 2022 adalah tahun yang bersejarah untuk saya untuk sukan ni lah. Kerana bagi saya sangat banyak pencapaian untuk saya. Contohnya 2022 saya
selepas PKP lah. Masa tu orang baru nak orang nak Baru mula berkeluar lah. keluar balik. Jadi pencapaian pertama saya lepas PKP tu, saya mendapat naib johan dalam kejohanan klasik triples di Perak. Lepas tu Itu peringkat negeri atau kebangsaan? Kebangsaan Oh, lah. peringkat Saya kebangsaan. mewakili wilayah persekutuan. Lepas tu saya juga ikut sukan IPT ataupun masum mewakili USIM. Masa tu kami hanya dapat top 8 sebab masa tu kali pertama saya membawa tim, orang cakap. Sebab USIM kurang pemain bowling padang. Jadi saya cuba membawa tim dan kita orang alhamdulillah mendapat top 8. Lepas tu saya juga ikut sukan IPT. Alhamdulillah kita orang punya pencapaian untuk USIM mendapat pingat gangsa masa tu. Jadi alhamdulillah lah, saya pun agak orang cakap gembira dan teruja sebab dapat bawa tim dan dapat pingat gangsa Kira untuk dapat bawa nama IPT kita IPT sendiri. sekali. Lepas tu alhamdulillah kita sempat ikut Sukma yang macam Cik Fada cakap tadi. Tahun lepas kan? Ya, tahun lepas yang sepatutnya 2020. Saya ikut acara single dan triples dan alhamdulillah saya mendapat tempat keempat sahaja di tewas di semifinal sebab masa tu kita lawan Perak. Jadi alhamdulillah tempat keempat sahaja. Lepas tu alhamdulillah lah, saya pencapaian yang tertinggi kali ni paling akhir saya mendapat saya dapat top 16 dalam Malaysian ranking. Jadi alhamdulillah untuk ranking di Malaysia saya adalah orang yang ke-29 daripada 40 lebih. Alhamdulillah saya pun dapat ranking juga di Malaysia 29 ni. dalam Malaysia. Untuk masa ni lah sebab kita akan buat berperingkat secara berperingkat. Jadi alhamdulillah saya tengah 29 yang ke-29 sahaja. Setakat itulah pencapaian yang saya ada. Kalau nak dalam fakulti sendiri pun alhamdulillah kita dapat bawa tim juga. Kita dapat gangsa dan juga pingat emas. Alhamdulillah lah. Kira sebelum ni Cik Hanisa hanya seorang lah, kira macam Cik Anissa tadi single dengan juga tim. Jadi bila di peringkat universiti baru Cik Anissa bawa tim tu sendiri. Ya, itu kalau Sukma kita mewakili wilayah persekutuan dan kita ada jurulatih sendiri. Tapi kalau di USIM kita ada jurulatih tapi alhamdulillah kita pun boleh ikut sekali untuk membawa tim sebab USIM sebenarnya kekurangan atlet. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dah banyak pelapis USIM itu sendiri sebab kita nak lagi ramai pemain USIM. Jadi pelapis tu adalah daripada hasil didikan Cik Hanisa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pencapaian sangat bagus. Jadi itu saja ke? Atau ada lagi pencapaian Cik Hanisa nak kongsikan bersama kami dan juga penonton? Untuk setakat ni itu sahaja. InsyaAllah boleh doakan saya lah untuk saya terus lagi untuk mendapat peringkat yang tinggi sedikit lah daripada yang saya dapat sebelum ni. Okey, baiklah, kita telah mendengar pengalaman dan juga perkongsian yang menarik daripada Cik Hanisa sendiri. Baiklah Cik Hanisa, terima kasih sebab sudi hadir sesi temu bual bersama saya pada pagi ini. Terima kasih banyak Cik Hanisa. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Sama, sampai kita berjumpa di lain hari dan masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah puisi Anugerah Tuhan nukilan A. Aziz Deraman. Kita ini anugerah Tuhan. Maujud dalam kenyataan. Manusia, haiwan, tumbuhan itu bahagian daripada alam. Kita pergi, kita datang, selamanya di lingkaran ujian. Dalam ribut petir perjuangan, manusia bisa tersungkur. Akhlak tersangkut memungkur. Asal maruah ampuh jadi rapuh.
Pelayaran dahulu benua ke benua. Muatannya antara tuan dan hamba. Ibarat harum baumu si bunga Tanjung, harumnya sampai melintasi gunung. Tuan, ku harap umpamakan payung, hujan dan panas tempat berlindung. Bukannya Dang Nila memangku puan, buah berembang, buah pedada. Apakah gila bagimu tuan, burung terbang dipipiskan lada? Kini bahtera hampir karam, para karyawan bertempiaran, tiang layar pun jadi dagangan. Kalau kota bukan milik kehidupan, desa juga hilang bergantian. Penjajah baru pasti datang. Nanti di mana akar pohon pertiwi tumbuh rendang mencengkam bumi? Sejak ribuan tahun gapai langit tinggi, terkapai cari jati diri. Tinggal diri menggigit jari. Sekian, terima kasih. Itu dia, kita telah saksikan persembahan puisi dari saudara Najmi yang telah meraih pingat perak dalam Festival Kebudayaan Universiti Malaysia, iaitu atau lebih dikenali sebagai FESCUM. Hari ini kita sangat bertuah ya, sebab kita dapat menjemput 2 orang pemenang daripada festival ini. Mereka juga merupakan pelajar USIM. Lebih menarik lagi, USIM telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan festival ini. Okey, tanpa berlengah masa lagi, mari kita tanya sendiri dekat tuan badan, iaitu Cik Zahid dan juga Cik Najmi itu sendiri. Okey, silakan saudara Najmi. Pertama sekali terima kasih sebab jemput saya. Nama saya Najmi Adli bin Mustafa. Saya merupakan pelajar tahun 2 jurusan komunikasi dan orang asal Negeri Sembilan. Orang Negeri. Orang Negeri. Asal sinilah ya. Asal sini je. Baiklah, Cik Zahid, boleh kenalkan diri Cik Zahid? Assalamualaikum semua. Nama saya Amirul Zahid bin Ahmad Noh. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Dan saya daripada fakulti FKP juga. Kos yang sama, cuma dah tahun 4. Tahun 4 dah. Dah tahun akhir. Betul. Okey, baiklah. Saya nak tanya sedikit dekat saudara Najmi lah ya. Okey, sejak bila mula mencuburi bidang kesenian deklamasi puisi ni? Dari kecil ke, daripada dah masuk peringkat universiti ke? Bagi saya, saya mula berjinak-jinak lah orang kata. Berpuisi ni sejak daripada saya di bangku sekolah rendah lagi. Sebab parents saya yang selalu suruh saya kalau ada join pertandingan sajak dekat sekolah, so dia suruh masuk. Lepas tu kena hafal teks dan sebagainya. So kiranya minat saya ni mula dicungkil seawal usia saya di zaman sekolah-sekolah rendah lah. Kemudian di peringkat menengah, lepas tu universiti dan sampai sekarang. Okay, jadi ada tak tadi saudara Najmi saudara Najmi ada cakap tadi sejak di bangku sekolah lagi. Jadi sejak di bangku sekolah, adakah Cik Najmi mula mencuburi bidang puisi saja atau ada nyanyian, nasyid atau tilawah-tilawah Al-Quran lah? Boleh kongsikan sedikit pada penonton kita hari ini? Kalau nak menyanyi tu saya rasa
Cik Zahid lagi sedap Oh suara dia ya, kan. Cik Zahid. Nak taranum tu boleh taranum tapi setakat baca alif bata boleh lah kan. Saya kalau ikutkan dari segi seni ni saya ada join juga pertandingan-pertandingan lain macam public speaking, baca puisi, nyanyi tu tak sangat. Tapi kebanyakannya yang melibatkan komunikasi lah, yang melibatkan macam pidato dan sebagainya. Oh, okey. Cik Zahid pula bagaimana? Apa soalan tadi? Oh, soalan dia macam mana Cik Zahid mencuburi bidang kesenian. Tadi Cik Najmi dia ni mendeklamasi puisi, betul? Jadi Cik Zahid ni lain sikit, betul tak? Jadi boleh ceritakan sedikit sebanyak pasal Cik Zahid ni. Okey, saya bermulanya menyanyi pada waktu sekolah menengah. Di tingkatan 1 saya mencuburi bidang nasyid tapi time tu just menyanyi macam tu je, kita tak ada jurulatih yang profesional. Jadi bila saya dah form 5, sekolah panggil jurulatih daripada UiTM Shah Alam. Jadi dia memang belajar muzik, dia ajar nasyid lah juga. And then bila saya masuk ke USIM, saya teruskan bidang nyanyian saya bersama interaksi, kumpulan nasyid interaksi. Dan nyanyian lagu Melayu asli ni saya mula menyanyi pada tahun lepas, iaitu pada tahun 4 lah. Dan ketika itu kita tiada pelapis baru, sebab 2019 kita menjuarai lagu Melayu asli. And then PKP, so kita ada pelapis. Jadi saya ni bidang terjun jugalah sebenarnya kan. Bidang terjun dan jadi juara jadi tiba-tiba. juara juga, alhamdulillah lah. Macam tu lah cerita dia. Ada bakat kat situ. Betul lah. Oh, kiranya jadi Cik Zahid daripada dulu ke memang dalam bidang kesenian Melayu asli, ataupun zaman-zaman sekolah tu nasyid kita cakap nasyid. Biasalah kalau Melayu asli ni kan orang panggil klasik, orang-orang lama, OL lah yang orang panggil. Jadi macam mana tu? Lagu Melayu asli macam saya cerita tadi, memang saya first time menyanyi pada tahun lepas. Jadi saya digasak selama 3 minggu and then saya tumbang juga seminggu, demam. Kemudian alhamdulillah ketika di pertandingan diberikan rezeki lah untuk sihat walaupun tidak sepenuhnya, tapi tetap dapat menyampaikan lagu dengan baik lah. Alhamdulillah. Okey, baiklah, tadi Cik Najmi pun ada cakap pasal parents lah yang mendorong daripada sejak bangku sekolah lagi. Jadi Cik Zahid, adakah keluarga juga yang mendorong, ataupun kawan-kawan ataupun pesara atau diri sendiri yang aku nak cuba macam tu? Okey, untuk soalan ni saya berjawab dengan jawapan yang saya di atas effort sendiri. Okey. Saya sebenarnya dalam keadaan yang agak struggle lah sebenarnya, sebab mak bapak saya pun dia bukanlah tak tunjuk support tu, dia macam macam tu, tak lah. Macam parents lain macam pergilah. Okay. Cuma mak bapak saya dia macam okey menyanyi, menyanyi. Tetapi usaha dan struggle saya ni saya dapat buktikan lah apabila saya menjuarai nyanyian lagu Melayu asli Feskum, dan family saya mengakui lah kejayaan saya tu. Ada kelihatan bangga lah dari situ. Betul. Alhamdulillah. Okey, baiklah, kita pergi ke seterusnya, iaitu dari segi pencapaian pula. Bagaimana pula dari segi pencapaian dari saudari, tersasul pula saya. Lagi tadi saya tersasul saudari-saudari, sebab tadi kita jemput saudari Hanisa. Jadi ni tukar pula saudara. Jadi saya pergi panggil Cik je lah. Cik Najmi sendiri dari segi pencapaian, bagaimana? Kalau macam saya dari segi pencapaian, saya mula orang kata pencapaian tu mula nampak waktu saya zaman universiti. Seingat saya waktu tu tournament pertama saya adalah sayembara puisi Piala Net Chancellor di Uniza. Jadi waktu tu saya alhamdulillah dapat Johan, dan waktu tu juga saya join kelab puisi di Uniza, dan kami tak ada jurulatih pun, tapi saya nampak macam orang join, saya rasa macam saya pun nak cuba juga. Tapi alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil. Kemudian saya ada juga join pertandingan-pertandingan luar. Antaranya adalah kalau dalam deklamasi puisi, pertandingan kemuncaknya adalah di sayembara deklamasi puisi kebangsaan SDPK setiap tahun. Jadi adalah 2-3 kali mencuba, dan
masih belum dapat Johan, tapi 1, 2 tu nombor 1, Adalah nombor 2 juga. adalah juga. Dan yang terkini semenjak di USIM ni mungkin duduk dengan pusat kebudayaan kan, dengan ada Hasil didik pusat kebudayaan pusat USIM lah. kebudayaan dan Okey. dengan ada jurulatih dan alhamdulillah tahun lepas ada beberapa pertandingan yang dianjurkan, antaranya di UKM berjaya dapat nombor 3. Kemudian sayembara deklamasi puisi under Perpustakaan Negeri 9 waktu tu saya dapat Johan, dan yang terkini ni FESCOM lah. Alhamdulillah naik Yang Johan. sebagai ni pingat perak, betul tak yang tadi ya? pingat perak. Jadi yang tadi semasa pembukaan Cik Najmi mendeklamasikan puisi tu. Itu adalah puisi yang dibawa semasa FESCOM tu. Betul. Oh, okey, faham. Okey, Cik Zahid, macam mana pencapaian tu pula? Pencapaian kecil tu daripada sekolah menengah lah. Nasyid dapat pergi ke peringkat negeri. Kemudian tewas. Seterusnya di Form 6 juga ada juga masuk pertandingan nasyid nombor 2. Tak pergi kebangsaan. Lepas tu pencapaian yang saya rasa amat besar dan bermakna bermula daripada tahun 2020. Time tu ada festival nasyid IPTS di UKM yang kita gelar sebagai Fest Nice. Dan kami ada kisah yang agak sedih tetapi Boleh kongsikan lah. kami berjaya juga merangkul tempat kedua dan tempat keempat serta mendapat anugerah vokal emas dan persembahan terbaik. Wah, jadi vokal emas tu Cik Zahid lah yang dapat. Kumpulan kami. Oh, kumpulan Cik Zahid. Betul. Okey. Dan seterusnya PKP, kemudian saya teruskan masih di dalam nasyid lagi bersama interaksi. Saya mendapat Johan Acapella secara virtual lah yang dianjurkan oleh UUM. Kemudian yang terbaru sekali adalah FESCOM 2022. Alhamdulillah saya berjaya merangkul juara dan mendapat anugerah vokal terbaik untuk FESCOM 2022. Sangat membanggakan Alhamdulillah, tak sangka membanggakan. boleh dapat. Bangga pada diri, keluarga dan juga bawa nama IPTA tu sendiri. UC mesti bangga ada pelajar seperti Cik Zahid dan juga Cik Najmi. Okey, baiklah. Sebelum kami mengundurkan diri, terimalah kita akan kongsikan kepada penonton persembahan daripada Cik Zahid. Tadi pembukaan kita dah terima daripada Cik Najmi. Jadi kali ini kita terimalah persembahan daripada Cik Zahid. Sebelum itu saya nak mohon maaf anda ada terkasar bahasa. Okey, daripada saya sendiri. Okey, terima kasih sebab sudi hadir. Sudi hadir Cik Najmi, Cik Zahid. Baiklah. Okey, terimalah persembahan daripada Cik Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tebang buluh nak buat nyiru. Di dalam taman condong sebatang. Indah sungguh irama Melayu. Terimalah dendangan Seri Banang. Layang-layang bertali benang, putusnya benang, putusnya benang, ku ganti tali. Layang-layang bertali benang, putusnya benang, putusnya benang, ku ganti tali. Kasih yang jauh jangan dikenang. Kalau dikenang, kalau dikenang, meracun hati.
Kasih yang jauh jangan dikenang. Kalau dikenang, meracun hati. Sekian, terima kasih.